Di antaranya juga ialah hadis yang menceritakan seorang Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad. Oleh kerana hadis ini ada berkaitan dengan hadis ini juga. Panjang kita baca ini. Seorang Yahudi bernama Ibnu Sayyad yang ada pada dirinya tanda-tanda Dajjal, sehingga ia menjadi perhatian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Sayyad ni zahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW pula tidak menyatakan dengan sarih bahawa Ibnu Sayyad itu Dajjal ataupun tidak, sehingga para ulama bertelengkuh pendapat berhubung dengannya. Hadisnya ialah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna Umar bin al-Khattab alih itu Ibnu Alih bin saja, Abdullah bin. Dia kalau Isa bin Maryam, kalau Nabi Isa ada alih, Isa bin Maryam. Kalau orang lain bin dengan tidak ada alih, itu ejaan, mengikut ejaan imla dalam bahasa Arab. Itu salah saja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna Umar bin al-Khattab ma'a Rasulullah SAW fi rahtin min ashabihi qibala ibn Sayyad hatta wajadahu yal'abu ma'a as-sibyan inda utum min bani Maghalah wa qad qara ibn Sayyad yawma idin al-hulum falam yash'ur hatta daraba Rasulullah SAW zahrahu biyadihi thumma qala Rasulullah SAW libn Sayyad atashhadu anni Rasulullah fanazara ilaihi ibn Sayyad faqala ashhadu annaka rasulul ummiyin faqala ibn Sayyad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atashhadu anni Rasulullah farafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala amantu billahi wa bi rusulihi thumma qala lahu Rasulullah madza tara qala ibn Sayyad يأتيني صادق وكاذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن الصياد الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله سمعت ابن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه ابن الصياد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع dengan ضاد مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت من الصياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت ابن الصياد يا صافي وهو ابن الصياد هذا محمد فصار ابن الصياد فقال الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين متفق عليه. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Umar bin Khattab telah pergi bersama-sama Rasulullah SAW berserta dengan beberapa orang sahabat yang lain untuk mencari seorang yang dikenal dengan nama Ibn Sayyad, sehinggalah ia menemuinya ketika ia sedang bermain-main bersama kanak-kanak di kota Bani Maghalah. Ketika itu Ibn Sayyad berada dalam usia hampir balik. Ia tidak menyedari Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW memukul belakangnya dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Sayyad, adakah kamu bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Lalu Ibn Sayyad berpaling memandang ke arah Nabi SAW dan berkata, aku bersaksi bahawa kamu adalah Rasul yang diutuskan kepada orang-orang yang buta huruf, kata dia.
Bukan pada semua manusia, pada orang Arab saja. Kata dia. Lalu Ibnu Sayyad berkata lagi kepada Rasulullah SAW, adakah kamu bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Mucayat aku ini Rasulullah juga. Ditanya Nabi. Rasulullah enggan menjawabnya, lalu ia bersabda, aku beriman kepada Allah dan semua rasul-rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apa pandangan kamu? Ia menjawab, datang kepadaku orang yang benar dan orang yang bohong. Temu dengan aku ni macam-macam orang benar ada, orang bohong pun ada. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu perkara ini menjadi keliru kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku menyembunyikan kepadamu suatu perkara yang tersembunyi. Ibnu Sayyad menjawab, iaitu perkara syak. Rasulullah SAW bersabda, pergi, berambus kamu, tidak akan berlaku urusanmu. Apa yang kamu cita-cita tak berjaya, kata Nabi kepada Ibnu Sayyad. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mencelah, tinggalkan pada saya Rasulullah, biar saya pancung lehernya, kata Sayyidina Umar. Saya pancung leher dia, bunuh, kata Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, kalau ia sungguh-sungguh Dajjal, kamu tidak dapat membunuhnya. Kalau dia ni Dajjal sungguh, kamu tak boleh bunuh, kerana Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala tetapkan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Dan kalau ia bukan Dajjal, maka tidak baik kamu membunuhnya. Kalau dia ni bukan Dajjal, tak baik membunuhnya, kerana dia duduk di bawah kerajaan Islam. Dia rakyat kita, walaupun dia cakap itu tak boleh bunuh lagi, kata Nabi. Hadis ini tidak menjelaskan adakah Ibnu Sayyad ni Dajjal ataupun tidak. Boleh jadi Dajjal, boleh tidak. Nabi tak jelas. Tapi hadis ni menjadi nas pada setengah ulama mengatakan Ibnu Sayyad juga adalah Dajjal. Berkata Salim bin Abdullah, aku telah mendengar Ibnu Umar. Salim bin Abdullah ni ialah ulama tabi'in. Aku telah mendengar Ibnu Umar pernah berkata, menceritakan perkara itu, Rasulullah SAW telah pergi bersama Ubay bin Ka'ab al-Ansari ke kebun tamar. Ubay bin Ka'ab ialah seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quran dan ilmu fiqh, ilmu hukum. Sahabat yang alim yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai seorang sahabat yang alim. Nabi pergi dengan Ubay bin Ka'ab ke kebun tamar, tempat tinggal Ibnu Sayyad. Rasulullah SAW masuk ke dalam kawasan kebun tamar itu secara bersembunyi di belakang batang tamar, supaya tidak disedari oleh Ibnu Sayyad dan dapat mendengar percakapannya sebelum Ibnu Sayyad melihatnya. Dia cakap seorang. Nabi pergi sembunyi di belakang pokok taman nak dengar dia kata apa. Rasulullah SAW melihat ia sedang menyenggeng di atas hamparan yang lembut. Kedengaran menyebut perkataan yang tidak dapat didengar dengan jelas. Dia sebut perkataan yang tak dapat didengar dengan jelas, tak putih. Tiba-tiba ibu Ibnu Sayyad terpandang Rasulullah SAW yang bersembunyi di belakang batang tamar. Mak dia nampak Nabi bersembunyi di belakang tamar. Lalu ia memberitahu anaknya, wahai Safi, nama timbangan Ibnu Sayyad, ini dia Muhammad. Lalu Ibnu Sayyad bangkit dengan tergesa-gesa. Ibnu Sayyad pikah bangun lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, kalaulah ibunya membiarkannya, secara jelaslah ia. Kalau ibu dia tak panggil tadi, kita boleh dengar dia cakap apa, kata Nabi.